Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tujuan video ini dibuat untuk memberi semangat dan juga inspirasi kepada anak-anak kanser yang sedang berjuang melawan penyakit kanser di luar sana. Pertama sekali, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Muhammad Hafiz Zulfikar bin Muhammad yang berasal dari Kuantan dan berumur 22 tahun. Saya bekas pesakit kanser leukemia ALL high risk. Saya disahkan kanser pada Januari 2013 di Hospital Tengku Ampuan Afzan, Kuantan, selepas menjalani prosedur pengambilan sum-sum tulang. Sewaktu itu saya berumur 13 tahun dan baru sahaja bersekolah selama 2 minggu. Kisah saya bermula dari kecil. Saya tidak pernah lagi demam atau sakit yang teruk. Kiranya seorang yang aktif dan tak pernah tahu penat. Selepas itu, waktu saya darjah 6, saya kerap demam dan kerap tak hadir ke sekolah. Sekali demam sampai 2 minggu macam tu, lepas tu baik dan demam balik. Waktu saya tingkatan 1, mak ayah selalu perasan saya lepas je balik sekolah, saya tidur sebab tak larat dan tak bermaya. Lepas sekolah lebih kurang 2 minggu, saya demam dan susah nak sembuh. Selalu berulang ke klinik je untuk dapatkan ubat dan rawatan. Pada satu masa, saya ke klinik dalam keadaan yang dah pucat dan doktor ingin membuat ujian darah kepada saya. Selepas pulang ke rumah dan dalam masa 40 minit macam tu, saya dapat panggilan daripada klinik tersebut untuk datang ke klinik balik dan bawa bersama pakaian untuk dihantar ke Hospital Tengku Ampuan Afzan, Kuantan. Sampai sahaja di Hospital Tengku Ampuan Afzan, Kuantan, saya pun terus dimasukkan ke bahagian emergency untuk mendapatkan rawatan awal. Selepas itu, saya dimasukkan ke ward untuk menjalani rawatan seterusnya seperti pengambilan darah dan lain-lain lagi. Beberapa hari kemudian, selepas result darah semua dah keluar, doktor cadangkan saya untuk menjalani rawatan pengambilan sum-sum tulang untuk dapatkan diagnosis yang lebih tepat. Selepas menjalani rawatan tersebut dan result daripada sum-sum tulang, saya itu mempunyai sel-sel kanser. Selepas itu, doktor Hospital Tengku Ampuan Afzan merujuk saya ke Hospital Pakar Pediatrik di HKL kerana di Kuantan tiada pakar untuk kanak-kanak. Saya waktu itu baru berumur 13 tahun dan masih tak tahu apa-apa tentang penyakit kanser. Saya ingatkan kanser ini macam penyakit biasa, bila dah habis rawatan dalam masa singkat, lepas tu sembuh dan boleh hidup macam normal. Saya teruskan rawatan di Hospital Kuala Lumpur. Selepas itu, banyak perkara yang saya tak sangka berlaku sebab yelah kan saya masih kecil lagi, tak tahu apa-apa penyakit semua tu. Pertama sekali tentang CVL, Central Venous Line, sebab saya fikir hanya melalui granula di tangan. Rupanya CVL itu akan dimasukkan di bahagian dada dan terus ke pembuluh darah untuk memudahkan rawatan kemoterapi dan lain-lain lagi. Selepas itu baru saya tahu kenapa pesakit kanser perlu ada CVL atau chemoport, kerana banyak rawatan dan ubat yang melalui IV line. Sewaktu rawatan kemoterapi, apa yang saya ingin kongsikan melalui pengalaman diri saya sendiri ialah badan saya selalu rasa tak selesa, panas dan tak bermaya. Kulit juga akan jadi kering, ulcer, demam dan rambut akan mula gugur kerana efek daripada kemoterapi. Sebab itu, pesakit kanser perlu minum air kosong yang banyak dan juga buah-buahan untuk menyejukkan bahagian dalaman badan. Selepas itu, banyak juga dugaan yang datang seperti demam sampai menggigil, cerit-berit yang teruk, sakit perut, semua tu ada pada saya waktu itu.
Saya pendekkan cerita, selepas lebih kurang 9 bulan menjalani rawatan kemoterapi, doktor membuat rawatan pengambilan sum-sum tulang, dan selepas mendapat result, sel-sel kanser tersebut tidak menunjukkan sebarang perubahan, dan doktor berjumpa dengan mak ayah saya untuk menerangkan segalanya, dan doktor meminta persetujuan daripada mak ayah saya untuk membuat pemindahan sum-sum tulang. Selepas itu, saya dipindahkan ke ward BMT, Bone Marrow Transplant. Ward tersebut menyediakan satu bilik untuk seorang pesakit. Mula-mula saya tak tahu apa-apa juga. Lepas pada itu baru saya tahu kenapa. Sebab nanti saya akan jadi umpama bayi yang baru lahir, yang tiada antibody dan mudah mendapat jangkitan daripada luar. Saya duduk dalam ward tu selama 2 bulan. Rawatan yang dijalankan seperti radioterapi, kemoterapi dan lain-lain lagi. Sewaktu itu hanya mak yang temankan saya dalam bilik itu selama 2 bulan, kerana hanya seorang peneman sahaja yang dibenarkan. Macam-macam perkara yang saya lalui sewaktu itu, seperti ulcer satu mulut, demam, tak ada selera makan, berat badan pun turun yang agak banyak lah. Saya pernah menangis sebab nak balik rumah, rindu semua adik-beradik dan family yang ada di Kuantan. Hanya diri sendiri yang tahu keadaan waktu itu macam mana. Tapi mak ayah dan keluarga saya sentiasa memberi semangat yang tak pernah putus sehingga saya sembuh. Selepas 2 bulan menjalani rawatan bone marrow transplant, saya pun dibenarkan pulang ke rumah. Kalau ikutkan memang panjang lagi cerita, tapi saya singkatkan mana yang penting sahaja. Kesimpulannya, sebagai seorang pesakit kanser, kita kena sentiasa kuatkan semangat. Jangan fikir kita ni lemah. Dalam fikiran kita ni sentiasa cakap, aku ni kuat untuk lawan kanser. Tak semua orang mampu hadapi apa yang kita hadapi. Hanya diri kita sendiri yang tahu macam mana keadaan sebagai seorang pesakit kanser. Kita kena sentiasa berdoa supaya sihat dan diberikan kekuatan. Keluarga dan orang sekeliling juga perlu memberi semangat, sokongan dan doa. Jangan fikir apa orang luar katakan. Orang luar tak tahu apa, kerana mereka tak lalui apa yang kita lalui. Yang mana cakap negatif, kita biarkan. Yang mana sentiasa bercakap positif, kita ambil untuk jadikan semangat. Bagi saya, penyakit ini bukan penghalang dalam hidup saya. Akan tetapi ia telah mengubah hidup saya dan juga menguatkan semangat saya untuk terus berjuang. Saya bersyukur kerana dalam berjuta-juta orang di dalam dunia ini, saya yang terpilih dan kamu semua yang sedang melawan kanser. Penyakit ini juga adalah sebuah hadiah daripada Allah, dan untuk kita teruskan ingat kepadanya. Hadiah daripada Allah kadang-kadang dibungkus dengan panggilan musibah. Kita buka bungkusan tersebut dengan elok-elok dan kita akan jumpa hadiah yang indah, insya-Allah. Semoga ia menjadi pembakar semangat kepada anak-anak kanser yang sedang berjuang. Terima kasih kepada semua yang telah support saya, yang telah memberi kata-kata semangat, terutamanya keluarga, dan terima kasih kepada doktor, jururawat dan juga semua yang telah terlibat. Terima kasih yang tak terhingga kepada penderma yang telah menderma sum-sum tulang kepada saya. Semoga beliau sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa dimurahkan rezeki. Itu sahaja video saya untuk hari ini. Jika ada sebarang pertanyaan, boleh bertanya terus kepada saya atau boleh kontak nombor telefon yang telah diberi. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum.